Dari melakarkan wasiat kepada melantik seseorang yang boleh dipercayai untuk membuat keputusan sekiranya seseorang itu hilang keupayaan mental satu hari nanti. Sebuah kempen dilancarkan untuk membantu rakyat Singapura membuat perancangan awal bagi meniti hari tua mereka kelak. Usaha yang melibatkan pelbagai agensi itu bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai surat kuasa berkekalan atau LPA dan perancangan awal bagi penjagaan di hari tua. Pre-planning is important for everyone, including myself. And it is more important for the elderly. And we want the elderly to be able to have their loved ones support them, manage the matters along their preferences, Untuk menggalakkan lebih ramai orang membuat perancangan awal, Singapura melancarkan siri usaha pendampingan masyarakat bermula dengan pameran bergerak di Hub Tampines kita siang tadi. Kempen ini menyusuli hasil dapatan satu tinjauan baru-baru ini yang dijalankan oleh Division Perkhidmatan Awam. Lebih 10% rakyat Singapura tidak tahu tentang surat kuasa berkekalan atau LPA, manakala hampir 20% tidak tahu bagaimana untuk membuat perancangan penjagaan awal. Usaha perancangan awal ini memberikan seseorang individu yang dilantik kuasa undang-undang mengenai duit dan hartanah individu berkenaan sekiranya mereka kehilangan keupayaan mental. Ia turut mencatatkan kecenderungan mereka berhubung isu-isu jagaan kesihatan. Sebagai sebahagian kempen ini, pemerintah juga akan melancarkan klinik-klinik bergerak. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga berharap untuk menyaksikan lebih 240,000 rakyat Singapura yang berusia 50 tahun dan ke atas membuat surat kuasa berkekalan mereka menjelang hujung 2025. Antara cabaran yang saya hadapi ialah bertemu pesakit dan ahli keluarga yang belum bersedia untuk membincangkan tentang pilihan penjagaan kerana ada segolongan daripada mereka masih merasa pantang untuk berbincang mengenai perkara ini. Mengekalkan keharmonian kaum dan agama bukan mudah, namun Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Edwin Tong menegaskan ia mesti dilakukan. Buat julung-julung kalinya, Singapura meraihkan nilai-nilai tersebut dengan menganjurkan satu pesta nasional bukan sehari tetapi selama sebulan. Encik Tong menambah, ia mengingatkan pentingnya perpaduan di dalam negara di tengah-tengah keadaan berpecah belah di merata dunia. Acara hari ini mengajak rakyat Singapura untuk memakai pakaian etnik dan mengambil bahagian dalam pelbagai acara. Antaranya tarian besar-besaran yang menampilkan gerak-geri daripada pelbagai budaya tempatan. Pihak penganjur juga berharap untuk mendampingi golongan muda dalam dialog dan aktiviti yang menerima perhatian mereka termasuk berkaitan alam sekitar. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan akan melakukan lawatan rasmi ke Timor Leste mulai esok. Sepanjang lawatannya selama 5 hari, Dr. Balakrishnan akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin kanan negara itu termasuk Perdana Menteri Zanana Gusmao dan Presiden Jose Ramos Horta. Selain itu, Dr. Balakrishnan akan mengunjungi pertubuhan-pertubuhan bukan pemerintah dan syarikat-syarikat kendalian Singapura di ibu kota Dili. Dr. Balakrishnan juga akan merasmikan pelancaran Persatuan Masyarakat Singapura di sana. Beliau akan diiringi oleh para pegawai dari Kementerian Ehwal Luar atau MFA. Saudara, Presiden Halimah Yacob siang tadi bertemu para peserta Perbarisan Hari Kebangsaan atau NDP di bangunan PIT F1. Puan Halimah diberi taklimat mengenai perarakan kontingen kenderaan dan sempat melihat kenderaan-kenderaan berperisai Angkatan Bersenjata Singapura atau SAF. Beliau juga beramah mesra dengan ahli-ahli pelbagai kumpulan berseragam yang meluangkan banyak masa demi membuat persembahan yang hebat pada Hari Kebangsaan nanti. Perbarisan tahun ini merupakan perbarisan terakhir buat Puan Halimah sebagai Presiden. Beliau sebelum ini mengumumkan tidak akan bertanding dalam pilihan raya akan datang. Singapura merupakan antara destinasi pelancongan yang paling popular di Asia dan baru-baru ini ia juga disenaraikan sebagai salah satu daripada 10 bandar yang paling mudah diakses pengunjung yang berkeperluan khas. Ini berdasarkan tinjauan ke atas 3,500 individu kurang upaya yang dijalankan oleh sebuah syarikat global Valuable 500
Namun masih banyak lagi boleh dilakukan khususnya di kawasan-kawasan warisan lebih tua untuk memastikan ia lebih mudah diakses golongan istimewa itu. Alistair Ong kerap keluar negara untuk bekerja dan membantu dalam kerja-kerja sukarela. Namun memandangkan dia berkerusi roda, Encik Alistair perlu melakukan persiapan tambahan. I'll need to inform the airline earlier because it gives them ample notice for them to inform the ground staff as well. For example, the weight of the wheelchair that I'll be bringing, the size of the wheelchair, the dimensions, and what kind of needs do I have. Namun ada kalanya isu kekurangan kaki tangan boleh menimbulkan masalah. In Singapore, we go through like 1,500 to 1,700 passengers daily, but we don't have that amount of people because we use up equipments and things like that. Untuk menangani para pengunjung berkeperluan khas, kaki tangan SADS perlu memikir secara kreatif. Kereta elektrik ini misalnya boleh membawa 3 penumpang pada satu-satu masa. Lapangan terbang canggih turut memanfaatkan teknologi baru untuk memudahkan proses pelepasan imigresen bagi golongan ini. 4 orang boleh melalui laluan-laluan bantuan khas ini dalam satu-satu masa. Besides giving this group of passengers a sense of autonomy, these options enables a faster, stress-free and more seamless airport journey. CAG is currently working very closely with ICA and target to implement across all 4 terminals of these special assistance lanes by the first half of next year. Menurut Pelan Induk Pemerintah, sekitar 79% bangunan awam Singapura sudah mempunyai ciri-ciri akses asas. Namun lebih banyak yang masih boleh dilakukan di tapak-tapak warisan seperti Chinatown, di mana lorong-lorong di sana lazimnya sempit dan orang ramai perlu naik turun tangga untuk ke sesuatu tempat. Pada tahun-tahun mendatang, pihak berkuasa berharap untuk memastikan lebih 7,200 bangunan yang dipelihara akan lebih mudah diakses golongan kurang upaya.